Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk topik berkaitan dengan pendidikan, kesihatan berkaitan topik kekeluargaan. Jadi untuk topik kekeluargaan kita akan menjelaskan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Kedua, akan membincangkan kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Dan yang ketiga adalah menjana idea kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, yang pertama adalah kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, institusi kekeluargaan terbentuk melalui ikatan perkahwinan yang sah. Kedua-dua pasangan ibu berusaha untuk mengekalkan perkahwinan mereka bagi membentuk keluarga yang bahagia, bertoleransi dan saling memahami. Maksudnya kat sini adalah bila kita kahwin, kita akan saling bertoleransi antara pasangan masing-masing. Keluarga merupakan satu institusi yang amat penting dalam masyarakat. Okay. Kepincangan institusi kekeluargaan akan menyumbang kepada keretakan sesebuah masyarakat. Keluarga yang harmoni akan melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap diri dan insan yang lain. Okey, unit bimbingan dan kaunseling sekolah mengadakan pameran sempena mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa ataupun kita panggil sebagai PIBG. Okey. Kita tengok kat sini adalah keibubapaan. Okey. Setiap pasangan yang berkawan mengimpikan ke sebuah kekeluargaan yang bahagia. Tak ada satu pun bila kita kahwin kita nak keluarga yang berpecah belah. Betul? Jadi, keluarga bahagia ialah asas kepada pembentukan masyarakat penyanyang, iaitu ibu bapa merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan institusi kekeluargaan. Sebagai pemimpin, mereka juga perlu menguasai kemahiran keibubapaan. Okey, yang pertama awak tengok kat sini, suri teladan kepada anak-anak. Suri itu maksudnya ibulah ataupun ayah, iaitu ibu bapa berperanan sebagai suri teladan kepada anak-anak terutamanya remaja bagi memastikan mereka mempunyai sahsiah yang baik. Okey, kita mencontohi perkara yang baik daripada ayah ataupun ibu kita. Yang kedua adalah anak-anak ataupun remaja yang sedang meningkat usia mencontohi kelakuan ibu bapa. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Awak tengok sini sebagai contoh, amalan gaya hidup sihat, penampilan diri yang kemas, berkata jujur, rajin, bersikap lemah lembut, sopan santun dan ceria. Okey, yang kedua adalah kemahiran mendengar. Ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik untuk mendengar luahan anak-anak sama ada dalam keadaan yang sedih ataupun gembira. Ataupun orang putih kita panggil good listener. Yang kedua adalah ibu bapa menjadi sumber rujukan dan berkongsi pendapat dengan anak-anak. Yang ketiga adalah antara kemahiran mendengar, sentiasa memberi tumpuan, sabar dan meluangkan masa untuk mendengar. Seorang mendengar yang baik tidak mencelah perbualan dengan cerita lain. Maksudnya kalau kita nak cerita kesedih, tiba-tiba ibu ataupun bapa kita mencelah perkara-perkara yang lain. Jadi pendengar yang aktif dengan memberikan maklum balas yang baik, fahami pandangan dan perasaan anak-anak. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kemahiran berkomunikasi, cara bercakaplah. Komunikasi yang baik akan membentuk sahsiah anak-anak. Ibu bapa perlu tahu untuk membezakan antara situasi yang memerlukan ketegasan dengan situasi yang memerlukan kelembutan dan kasih sayang. Jadi tidak semestinya kita dalam ibu bapa tak semestinya dalam keadaan yang tegang atau keadaan yang marah lah. Yang kedua adalah semasa berkomunikasi, ibu bapa seharusnya menunjukkan minat. Sebagai contoh, sentiasa memberikan tumpuan semasa bercakap dengan anak-anak, menyesuaikan komunikasi dengan emosi anak-anak ketika berbual, tidak segera memberi nasihat, maksudnya dia mendengar dahulu,
tidak menghukum, okey, tidak memberi nasihatlah. Keempat adalah ibu bapa seharusnya mempunyai ilmu memahami perspektif remaja. Maksudnya sebab ibu bapa kan kita lebih berumur, dia tidak berada dalam situasi peringkat remaja. Maksudnya generasi dia dah ke belakang. Jadi seharusnya dia juga, ibu bapa juga harus memahamilah perspektif remaja dalam keadaan ataupun abad ataupun tahun awak lahir, macam itulah. Yang keempat adalah kemahiran berbincang. Ibu bapa perlu menguasai kemahiran berbincangan dengan anak-anak, memberikan mereka berkeyakinan dalam membuat sesuatu keputusan. Yang kedua adalah memberi kepada anak-anak, terutamanya remaja, untuk memberikan idea dan pandangan mereka. Yang keempat, ibu bapa perlu berbincang dengan keadaan rasional dengan anak-anak, bukannya dalam keadaan beremosi. Maksudnya, dia perlu berbincang dengan keadaan yang baiklah. Tidak beremosi, maksudnya tidak marah. Okey. Yang keempat adalah cara ibu bapa berbincang dengan anak-anak mereka, memberikan impak kepada perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Okey, jadi perbincangan ini seharusnya perlulah mendengar dan memberi pendapat dengan cara yang elok ataupun baik. Yang kelima adalah kemahiran membimbing. Anak-anak perlu dibimbing supaya mereka tidak lari daripada landasan agama dan norma kehidupan seperti penyalahgunaan dadah dan perhubungan seks luar nikah. Yang kedua adalah ibu bapa seharusnya memberi anak-anak peluang untuk berdikari selain berpeluang membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, bimbingan yang berterusan akan menjadikan anak-anak rapat dengan ibu bapa. Dan yang keempat adalah perbincangan yang diakhiri dengan bimbingan menjadikan anak-anak berasa disayangi dan dihargai. Itu adalah kemahiran membimbing ke arah yang baiklah. Dan yang keenam adalah kemahiran insaniah. Ibu bapa perlu bersikap adil dalam kalangan anak-anak. Ibu bapa juga perlu menjaga kebaikan anak-anak seperti mengambil berat tentang keperluan persekolahan dan harian. Maksudnya ibu bapa awak pedulilah. Okey. Maksudnya bila balik sekolah, kadang-kadang ibu bapa perlu tanyalah sama ada kerja sekolah yang perlu dibuat ataupun tak ada, ataupun dia pada hari perjumpaan anak-anak memberitahu untuk datang ke sekolah. Okey. Yang ketiga adalah ibu bapa perlu bersikap memaafkan anak-anak, namun begitu hukuman yang berbentuk pengajaran perlu diterapkan agar mereka belajar daripada kesilapan. Maksudnya menghukum yang perlu sajalah, bukannya menghukum mengikut emosi. Dan yang keempat adalah ibu bapa seharusnya sentiasa bersifat tenang dan bersabar, tidak beremosi. Kadang-kadang kita lihat ada yang ibu bapa perkara-perkara yang kecil dia sangat-sangat emosi, cepat melenting ataupun cepat marah. Okey. Tapi sebaliknya ibu bapa haruslah bersifat tenang dan bersabar dalam apa-apa jua yang berlaku. Okey, seterusnya adalah kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Okey, ahli Persatuan Bahasa Melayu, okey, ini adalah kesan kekurangan lah. Ini situasi dia bagi. Kesan kekurangan kemahiran keibubapaan adalah, yang pertama adalah merendahkan diri anak-anak. Yang kedua adalah anak kerap memprotes secara melampau. Anak-anak lebih kerap meluahkan perasaan di media sosial. Yang keempat, perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi kurang mesra. Yang kelima, anak-anak gagal mempunyai sifat asertif. Yang keenam adalah menjarakkan hubungan antara anak-anak dengan ibu bapa. Yang ketujuh adalah anak-anak menjadi kurang bertanggungjawab dan kurang matang. Dan akhir sekali adalah sering berlaku pertengkaran antara adik-beradik dan ibu bapa. Itu adalah kesan
kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Sebab itulah kita sebelum kahwin, kita perlulah menghadiri kursus-kursus perkahwinan. Barulah kita tahu kesan-kesan ataupun punca-punca berlakunya keretakan rumah tangga, kelebihan kita mengetahui kemahiran ibu bapa. Okay? Sebab itulah kita di Malaysia ini digalakkan untuk menghadiri kursus perkahwinan sebelum sesuatu ikatan perkahwinan itu berlangsung. Kemudian, ini adalah kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okay? Pentingnya lah. Hari ini kita didedahkan dengan pelbagai masalah remaja akibat lemahnya institusi kekeluargaan. Malah seperti ponting sekolah, bergaduh, buli, merokok, hubungan seks luar nikah, sumbang mahram, penyalahgunaan dadah, menonton laman web porno, lari dari rumah dan terlibat dengan gangsterisme antara masalah yang sering dipaparkan di media elektronik, internet maupun di dada akhbar. Maksudnya, masalah-masalah ni sering berlakulah disebabkan kurangnya kemahiran keibubapaan. Jadi, kita perlu pentingkan kemahiran ini untuk konteks berkeluarga. Oleh itu, kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga dapat membentuk keluarga dan anak-anak yang cemerlang, tidak terpengaruh dengan gejala sosial, mempunyai jati diri, tahap disiplin yang baik serta mempunyai pengetahuan dan pegangan agama. Namun, ibu bapa yang menggunakan kekerasan menyebabkan hubungan yang terjalin dalam kalangan ahli keluarga renggang sejak awal, seterusnya mendorong kepada kehidupan yang penuh kemelut dan tekanan. Okey. Kepentingan yang pertama adalah meningkatkan tahap disiplin, berbincang dan menasihati dengan menetapkan setiap peraturan di rumah akan menjadikan anak-anak lebih disiplin. Sebagai contoh, ibu bapa menetapkan waktu perlu berada di rumah sebelum 7 malam dan melakukan aktiviti bersama-sama seperti solat berjemaah. Okey. Jadi meningkat tahap disiplin maksudnya dalam penetapan masa, waktu. Itu adalah contoh lah. Yang kedua adalah mendidik agar boleh berdikari. Anak-anak perlu dibimbing untuk berdikari dengan memberikan mereka peluang menentukan perkara berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing. Okey. Yang ketiga adalah menghindarkan daripada terjebak dengan gejala sosial. Anak-anak perlu dibekalkan dengan sikap insaniah agar mereka mempunyai benteng yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan daripada melibatkan diri dalam sebarang perbuatan dan aktiviti yang boleh memburukkan imej serta merosakkan nama baik keluarga. Yang keempat adalah bertindak sebagai tempat rujukan dan menyelesaikan masalah dengan memberikan ruang dan masa serta menjadikan pendengar yang baik dan bersikap lemah lembut, menjadikan anak-anak selesa dan meluahkan sesuatu. Okey, mendidik dengan nilai dan pegangan agama. Penerapan nilai agama akan menghindari anak-anak daripada aktiviti yang sia-sia. Tanpa pendidikan agama, anak-anak tidak mempunyai benteng yang kukuh untuk menghadapi keruntuhan moral yang semakin berleluasa. Okay, sebab itulah awak belajar juga pendidikan Islam di sekolah. Lagi apa lagi? Dulu ada pendidikan civic. Okay. Okay, itu saja untuk topik berkaitan dengan keluarga. Saya akan bagi kuis ataupun soalan latihan, nanti awak siapkan. Itu saja. Apa-apa kita jumpa dalam WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.